Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all my Form 4 students. We're going to continue with the last two subtopics for chapter 9. Previously, we already covered 9.1 sine rule, 9.2 cosine rule, and now we're going to finish everything, which 9.3 area of a triangle, and 9.4 application of sine rule, cosine rule, and area of triangle. Basically 9.4 is not that uh, tak ada apa sangat yang nak difokuskan. It's just dia rangkumkan sahaja all the three subtopics into application. Okay, so for 9.3 area of triangle, kita akan derive sedikit formula, how we get the formula of area of triangle. And also we are going to introduce another formula of finding the area of triangle, which is called Heron's formula. And then kita akan determine the area of a triangle using, cikgu dah ulang balik sorry sama je determine the area. Sekejap. Okay, ada 3 je. Solving problems involving areas of triangle. Okay, so mari kita mulakan. Okay, seperti yang kamu tahu, formula untuk any particular triangle adalah 1/2 darab base darab height. Okay, tetapi kalau kita consider triangle ABC macam ni, okay, base kalau kita nak consider yang bawah ni, inilah, ni kita punya base kita C ni. Kemudian kita punya height ni adalah perpendicular height. Okay, harap kamu masih tahu perpendicular height tu yang kat sini lah, H. Macam tu. Okay, so kalau kita masukkan dalam formula, of course kita akan dapat kat sini 1/2 darab dengan C lah. C kecil macam ni. Okay. Now, kalau kita tengok height kan, height ni, kalau kita ambil triangle yang ini, 1, 2, and 3. Okay. So, kalau kita ambil triangle yang itu, kalau kita nak gunakan this angle, so kita tahu yang sin A adalah opposite over hypotenuse, H over B. Dan kemudian kalau kita nak make H as a subject, kita akan dapat B sin A. Macam tu, betul? So, kita masukkan dekat sini. Height kita adalah B sin A. Macam tu. So, kalau kita nak cantikkan sikit, kita akan dapat 1/2 BC sin A. Macam tu. Okay. So, dia ada banyak jenis formula tau. I mean, banyak jenis notation. Tapi yang paling penting kat sini, kalau kamu nak ingat, setiap daripada variable ni, dia punya huruf lain-lain tau. Dia takkan sama. So, another way kalau kita nak jadikan formula dia adalah yang dekat sebelah ni. Macam tadi kita dah proof 1/2 BC sin A kan. So, kita dah proof yang ini. This one. So, ini pun sama 1/2 AB sin C. Ini pun sama 1/2 AC sin B. Sama je tiga-tiga ni. Kalau kita nak proofkan 1/2 AB sin C ni, kita kena ni lah, kita nak cari angle kat sini. Maknanya kita kena buat satu garis macam ni. Macam tu, garis yang perpendicular. Dan kita carilah dia punya angle kat sini. Dan kita pakai juga benda yang sama. 1/2 darab base darab height sama je. So, masuk dekat sini 1/2. Base dia adalah B. Macam tu. Darab dengan height. So, height dia adalah, ini H lah. So, height dia, So, kita tahu yang sin C So, sin C adalah opposite H. Hypotenuse dia adalah E. So, H adalah E sin C. So, kita masuk dekat bawah ni. So, kita akan dapat A
sin C. Susun balik 1/2 AB sin C. Okay. So, kita akan banyak pakai yang ni. Sebab dia senang nak ingat. AB sin C. 1/2 AB sin C. 1/2 AB sin C. Ulang balik. 1/2 AB sin C. Okay. Contoh. Ni kamu buat sendiri. Cikgu satu contoh je. 1/2. Darab dengan AB mana-mana je tak kisah. 16.2. 18.4. Ini kita masukkan sin 49. Again. Make sure yang calculator kamu dalam radian mode. Then you will good to go. Then you get this one is 112.482 cm square. Okay. I leave another 2 questions for you. Now, in the diagram on the right, the area. Now, the area of a triangle is given. You are required to find one of the length lah, LM dekat sini. Sama je formula dia. 1/2 AB sin C. Okay, now the area is given 78.72. Okay, then you just substitute the given information lah. 17 here. Then this is your, let's say this is your LM. And then you just write sin 20 equals to 78.72. Okay, susunkan this one you bawa sini. You akan dapat sini LM sin 20 equals to 78.72. Macam tu. Dan you bawa bawah. LM sama juga dengan 78.72 divided by sin 20. Dan you press calculator, you akan dapat jawapan dia 27.078 cm. Bukan square. Kita bukan cari area, kita nak cari panjang LM. Siap. Okay, sekarang ni kita nak introduce pula apa benda Heron's formula ni. Tapi sebelum tu, siapa itu Heron's? Hero of Alexandria, also known as Heron, is a Greek mathematician. Dia adalah ahli matematik daripada Greece. Okay. Heron's formula was named after him. Bila dia bagi nama formula tu sempena dengan nama dia. And had been written in his book entitled Metrica. Okay, inilah muka Heron dia. Inilah kita punya mathematician. So, kena banyak terima kasih kat dia ni. Sebab apa? Kalau kamu ada satu triangle ABC dan kamu hanya diberi 3 sides dan kamu tak diberi mana-mana angle. So, of course, it's almost impossible kalau kamu nak guna 1/2 AB sin C. So, that's why Heron's ni dia telah memperkenalkan ataupun dia telah menderive formula macam mana kita nak cari dia punya area. Step pertama adalah you calculate the semi-perimeter. Semi-perimeter ni maksudnya adalah perimeter kamu tahu kan dia adalah ukur ataupun panjang kesemua baris ataupun sides dekat luar tu. Semi maksudnya half. Bahagi 2. Maksudnya kat sini S ni adalah semi-perimeter. Maknanya A tambah B tambah C. And then you divide by 2. Okay. This is the first steps. Dan second step adalah substitute the values of S, A, B and C into the formula. Inilah formula dia. Square root S bracket S minus A bracket S minus B bracket S minus C. Macam tu je lah. Contoh. Kita ada diagram A, B, C. Panjang AB, panjang BC, panjang AC semua dah bagi. So, kita nak cari area. Alright. Step pertama adalah kita cari dia punya semi-perimeter. So, S adalah, kamu tambah je semua length dekat 2 tu dan you bahagi dengan 2. So, 5.4 tambah 6.1 tambah 7.3. And then you divide by 2. You akan dapat 9.4 cm. Okay. Once you get the value of S, kita masuk terus dalam formula. So, apakah formula dia? Cikgu tulis balik. Square root. S bracket S minus A bracket S minus B bracket S minus C. Okay, itu formula dia. Okay. So,
area equals to, tu dia pasal panjang macam tu. Cantik je aku punya line. 9.4 kita punya S, and then 9.4 tolak A 5.4, 9.4 tolak 6.1 dan juga 9.4 tolak 7.3. Dan kamu tekan je kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia. Jangan lupa square root je. So kamu akan dapat 16.142 cm square. Macam tu saja. So yang paling penting adalah step pertama, cari dia punya semi perimeter plus all the lengths dekat luar ni, and then jangan lupa bahagi dengan 2. Okay, and then once you get that, you put into this formula. Okay? Boleh? Tengok nombor 3. Mr. Sami wants to paint the wall of his room. He draws a triangular shape and he will paint the triangle with the green paint. The shape of a triangle is as shown in the diagram on the right. Dia bagi length of sides 2x, 3x dengan 4x respectively. Dan dia bagi juga area adalah 135, square root 135 cm square. Now find the value of x. So kita gunakan Heron's formula. So first of all, kita find the semi perimeter. Semi perimeter adalah 3x tambah 4x tambah 2x, dan kita bahagikan dengan 2. Kita akan dapat 4.5x like this. Right? And you put into the formula. A is already given. So kita buat je lah terus. So 135 sama juga dengan square root panjang 4.5x. Okay. 4.5x minus 4x. 4.5x minus 2x. 4.5x minus 3x. Macam ni. Okay. You can cancel the square root because it's already on the both sides. So 135 equals to, you darab ni together, you akan dapat 8.4375x kuasa 4. Kenapa x kuasa 4? Sebab kamu ada 4 bracket. 1, 2, 3, 4. This one when you simplify, kamu akan dapat x saja. Kan? Semua akan dapat x saja. And then when you multiply all the brackets, you will get x to the power of 4. So take note. Then you bahagi-bahagi semua, kamu akan dapat x kuasa 4 sama juga dengan 16 dan x sama juga dengan 2. Siap? Boleh? Solving problem. Okay, this one pun very straightforward. Dia nak cari area tau. Calculate the area. So bila kamu nak cari area, kamu kena bahagikan kepada 2 bahagian ataupun 2 triangle. Okay, yang mana triangle A and triangle B. Okay. So first of all, untuk triangle A tak ada masalah untuk cari area dia, betul tak? Betul ke betul? So A is equals to 1/2. You multiply with 16 and 20.5. Kamu akan dapat 164 meter square. Okay. Triangle B pula, kamu ada 1, 2. Kamu kena cari yang the third length kat sini. How we going to find? Kita akan gunakan Pythagoras theorem lah. Okay. So let's say kita nak denote ni sebagai P. So P adalah 16 square tambah 20.5 square, and then you square root. Kamu akan dapat 26. Okay. So kamu ada sini 26. Then you can use the Heron's formula lah untuk cari kita punya area untuk B ni. So kita cari dulu dia punya semi perimeter. 26 tambah 18 tambah 11.5, you bahagikan dengan 2. Kamu akan dapat 27.75. Okay. Then you put into the formula. So area untuk B adalah macam tu, 27.75. Macam tu. Then you will get 87.72. Okay. So
total area equals to 164 plus 87.72. You will get 251.72 cm square. And you are done. Okay. Very simple. Okay, 9.4 sikit je. Application of sine rule, cosine rule and area of triangle. Tak ada apa sangat kita nak. Kita just nak refresh balik apakah itu cosine, sine dan juga area of triangle lah. So, cikgu tulis balik Sine rule apa? A over sine A sama juga dengan B over sine B. Lepas tu, C square equals to A square plus B square minus 2AB cos C besar. And then kalau kita nak cari dia punya angle, cos C sama juga dengan A square plus B square minus C square over 2AB. Okay, 3 benda ni je. Ni jangan dilupakan area of triangle 1/2 AB sin C. Dan lagi satu tu herons lah. Okay. Dia dah bagi triangle ni. Dia suruh prove the sum of the interior angles of a triangle form is 180. So, kita kena buktikan angle sini. 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 Semua total dapat 180. Okay, kita mulakan dengan angle B dulu. Ni yang paling complicated lah sebab kita kena gunakan cosine rule kat situ. Because we have everything here. Satu sini and then we have two sides. Okay. Use this one. So, cos, janganlah pakai cos C pula. Ini B kan, B besar kan. So, B lah. So, B equals to, dan you terus masukkan nilai dia. 4.027 square tambah 6.575 square bahagi dengan, tolak 10 square bahagi dengan 2, 4.027 6.575. Then you shift cos, you akan dapat B is equals to 140. Boleh kira balik, tak ada masalah. Okay. So, untuk A ni, kita pakai sine rule lah. Because we have already one angle here, then we can use the sine rule. So, 6.575 over sine A equals to sine, 10 over sine 140. And then you cross multiplication and then you shift sign, you akan dapat A dia sama juga dengan 25. And you do the same thing for C. 4.027 over sine C equals to 10 over sine 140. And you will get C is equals to 15. So, when you plus the A plus B plus C, you akan dapat 180. Shun. Macam tu sahaja. Last but not least, the positions of two towns A and B are shown in the Cartesian plane in the diagram on the right. Find the angle between the position vector of town A and town B relative to the origin. So, which angle is there? Yang mana yang mewakili between? Inilah kamu nak cari angle dekat sini. Berapa theta. Macam tu. Okay. Hence, you will need to find the area of the region in the shape of triangle OAB. Macam ni. Tu dia. So, of course, kalau kita nak cari angle ni tak ada benda lain lah. So, of course lah kita kena pakai cosine rule. Marilah kita menggunakan cosine rule. Okay. Vektor dia adalah negatif 4, 3. So, maksudnya dekat sini negatif 4. So, sini negatif 4 kan. So, sini 4. Lepas tu 3 ke atas macam tu. Tu, nak baca dia. 3. So, kalau kita guna Pythagoras theorem, kita tahulah yang ni berapa kan. So, 3 square tambah 4 square dan square root. Kita dapat kat sini 5. And same goes for this one. Ini 1.
Ini pun 1 kan. So, 1 square tambah 1 square kamu akan dapat 2 and then kamu square root kamu akan dapat sini square root 2. Macam tu. Right? Kemudian AB, vektor AB apa? AB adalah kita recall balik vektor. AB adalah AO tambah OB, betul. Dan kita tahu AO adalah ini OA negatif 43. So kalau AO 4 negatif 3 tambah 1 lah, tak ada isu. Then the vector AB is 5 negative 2 AB. So macam mana kita nak cari dia punya magnitude kat sini? Sama je lah. Sama sahaja. Kita cari dia punya magnitude. Kita pakailah Pythagoras theorem. 5 square tambah negatif 2 square and then kita square root. Kita akan dapat 5.385. Okay, now kita dah ada semua information. Dah ada semua dah kan? 5.385. Kita dah ada sini, dah ada sini, dah ada sini. Boleh kita cari angle. Nak pakai apa? Pakailah cosine rule tadi tu. Okay. So, cos theta equals to A square plus B square minus C square over 2AB. Nampak? Cikgu dah hafal dah. 5 kuasa 2 tambah square root 2 kuasa 2 tolak 5.385 kuasa 2 bahagi dengan 25 square root 2. Tekan calculator, kamu shift sign semua, shift cos semua, kamu akan dapat jawapan dia 98.12 degrees. Ni yang cikgu dapat. Okay. Now you have everything kan. Hence find the area of the region. Pakai je lah. 1/2 AB sin C. You have all the angles already. So A sama juga dengan 1/2 5 square root 2 sin 98.12. Tekan calculator, kamu akan dapat jawapan dia 3.5 units square. Alhamdulillah, kita dah habis dah chapter 9. So, itu sahaja. Kita akan berjumpa di next video. Thank you, class.